Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sedang Allah Taala bangkitkan, Allah Taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain. Biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, saya bacakan dulu kitab Al-Jawharul Mawhub Muhammad Bihadul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani yang telah beliau nukilkan dari kitab Lubabul Hadis, kitab Saripati Hadis karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti pada bab kelebihan ilmu dan ulama. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu membesarkan taulannya, kawannya yang bersekutu pada menuntut ilmu, yang sama-sama menuntut ilmu, dan memeliharakan daripada perangai yang kecil-kecil dan menjauhkan dia, jauhkan itu perangai kecil-kecil, kerana bahawasanya ia anjing maknawi, anjing dari segi makna, dari segi perumpamaan. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi SAW, tiada masuk malaikat pada rumah yang ada padanya anjing atau rupa-rupa binatang. Dan senyap menuntut ilmu itu dengan wasitah perantaraan malaikat. Jadi salah satu adab dalam kita belajar memuliakan atau menghormati sahabat-sahabat atau kawan-kawan belajar kita. Tak kiralah latar belakang dirinya lah, Dan daripada Rasulullah SAW bersabda, lebih kurang mafhumnya, barang siapa tiada warak pada menuntut ilmu, dibalak akan dia dengan salah suatu daripada 3 perkara. 1, dimatikan akan dia pada ketika mudanya. Yang kedua, atau dijatuh akan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Ketiga, atau dibalak akan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih warak, nescaya adalah ilmunya terlebih manfaat dan belajar terlebih mudah dan segala faedahnya terlebih banyak. Apa dia warak dalam menuntut ilmu? Dan setengah daripada warak yang kamil, yang sempurna, bahawa 1, memelihara ia daripada kenyang. Makan berhenti sebelum kenyang. Apabila makan, apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan 2, dan daripada banyak tidur, kurangkan tidur. Yang ketiga, dan daripada membanyak perkataan yang sia-sia, kurangkan cakap perkataan yang sia-sia. Dan yang keempat, dan melihara ia daripada makan akan makanan pekan, makanan di bandar, kerana makanan pekan itu terlebih hampir bagi najis dan khianat. Ini bukan semualah, Dan terlebih jauh daripada zikrullah, dan terlebih hampir kepada lalai. Dan lagi kerana bahawasanya mata segala fakir, orang fakir tengok makanan dekat pekan, dekat kedai itu, jatuh atasnya dan tiada kuasa mereka itu membeli akan dia. Maka jadi menyakiti mereka itu dengan demikian itu, maka hilang berkatnya. Tapi kalau kita yakin tempat tu kebersihannya terjaga, tiada khianat mengkhianati, ada zikrullah, tiada kelalaian, tak apalah. Dan sabda Nabi SAW, hak orang mengajar atas orang belajar itu 6 perkara. 1, jangan diseru akan gurunya dengan namanya.
Dua, jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. Rapat sangat yang tadi tu kalau memang kawan tak apalah, sama-sama kawan. Tiga, jangan duduk pada tempatnya. Empat, jangan tertawa-tawa di hadapannya, kecuali memang dia buat lawak. Lima, jangan berjalan di hadapannya. Kalau nak jalan juga, tunduklah. Yang keenam, jangan mengangkatkan suaranya atas suara gurunya. Ini patuh. Jangan kuatkan suara dan patuhlah. Baik, itulah beberapa adab belajar, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Baik. Hari kita sambung bacaan kitab Idaman Penuntut pada menguraikan yang kusut bagi ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang kedua. Muka surat 62. Babul ijarah. Perkataan ijarah boleh dibaca juga dengan ajarah. Maknanya apa? Maknanya pada lughah, pada bahasa, nama bagi sewa atau upah yang terkenal dengan akadnya. Ini akad sewa atau upah. Dan maknanya pada syarak, ni orang nak sewa rumah atau tuan rumah nak menyewakan rumah ke contoh, ni menjual lah ni. Dan maknanya pada syarak dari segi istilah, iaitu memilikkan manfaat. Kita berikan manfaat, dia punya kelebihan atau kegunaan sesuatu benda, rumah ke, kereta ke, yang boleh disewa lah, atau perkara kepada seseorang dengan ada gantinya atau balasannya atas syarat-syarat yang tertentu. Awak guna rumah saya, awak bayarlah saya sewa 900 setengah sebulan. Mahalnya, tapi dekat dengan tempat kerja kan. Baik. Tapi itulah nasib orang menyewa kan. Naik yang sewa terpaksalah, kalau mampu bayar, tak mampu ya pindah cari lain. Kan. Baik. Jajau mencari. Baik. Satu, sandarannya situ, sandarannya sebelum ijma'. Nota kakinya sebelum ijma', firman Tuhan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fa'tu. Ini tak terang tulis saja. Apabila saya baca ertinya lah, takut tersalah baris ya. Suratul Talaq ayat 6. Suratul Talaq ayat 6. Ertinya lebih kurang, maka jika mereka, yakni janda-janda kamu, itu menyusukan anak-anak kamu, daripada mereka hendaklah kamu bayar upahnya. Dan hadis Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'ati wa amara bil muajarah. Artinya lebih kurang bahawasa Nabi SAW telah menegah daripada muzara'ah dan menyuruh berupah mengupah. Muzara'ah itu apa? Muzara'ah itu maknanya perjanjian berfawah, iaitu seseorang mempunyai tanah, diberi orang lain bertanam, dan hasilnya berbahagi antara kedua. Manakala benihnya atas tuan tanah. Macam ada unsur ta'adil lah dekat situ kan. Tapi upah boleh. Dan lagi kerana masyarakat sangat menghendaki demikian, upah-mengupah tu, mengupah pula, sewa penyewa tu, kerana tidak tiap-tiap seorang manusia ada mempunyai rumah, kenderaan, pembantu dan lain-lain. Dari itu diluluskan soal sewa menyewa itu. Dalam bahasa Arab, ijarah itu maknanya bayaran untuk mendapatkan manfaat, kebaikan, kegunaan sesuatu barang atau perkara, termasuklah sewa rumah, upah membuat kerja seperti menjahit baju. Upah tu kira sewa dan upah tu kira sama kat situ dan sebagainya kan.
Orang Melayu kan macam tu kan, jahit baju upah. Ya, yang apa nama ni tak cari saiz tak kena kan. Yang apa nama bahunya apa nama dah ngam, ketiaknya pula ketat kan. Dah bahu ngam, ketiak ngam, pinggangnya pula. Kalau seluar pula pinggangnya okey, panjang sangat tapi tu boleh potong. Baik. Jadi macam mana caranya, kadang dia apa nama ni tempah kan. Upah menjahit baju. Kalau orang Melayu lah, biasanya lah kalau kat Malaysia ni, terutamanya kat Johor lah, spesifik lagi kat Pasar Lakin lah. Kalau nak tempah jahit baju raya tu kan, Syaban dah tak payah cari lah, memang dah penuh dah. Dia Rejab tu, itu pun ada nasib-nasib. Sebelum Rejab nak kena tempah. Yang banyak tempah kalau pasal lagi orang Singapura kena tempah. Baik, upah jahit baju dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, pada rumah atau kereta disebut sewa. Kalau rumah dengan kereta disebut sewa lah, rumah sewa, kereta sewa. Pada kerja disebut upah. Bahasa Arab dua-dua sama, ijarah. Maksudnya sama, iaitu bayaran untuk mendapatkan manfaat. Adalah rukunnya 4 perkara. Pertama, sirah. Ada apa nama ni, dia punya akad lah. Kedua, sewa atau upahnya, berapalah sewanya, harga sewanya atau upahnya. Ketiga, manfaat, ini faedah atau kegunaan, ada kegunaannya. Keempat, kedua-dua yang berakad orangnya lah, iaitu penyewa dan yang menyewakan. Kalau bahasa Melayu kita tambahkan lah situ penyewa, orang yang nak bayar lah duit, nak duduk rumah tu. Menyewakan, yang menyewakan yang tuan rumah lah atau tuan barang. Tiap-tiap perkara yang boleh diambil manfaat daripadanya pada syarak, sahlah disewakan atas syarat-syarat. Bagaimana berikut? Apa syarat-syaratnya? 7 dulang mati nyamuk? Bukan. Itu syarat kahwin Puteri Gunung Ledang. Dah ada tak orang yang berjaya? Tak berjaya. Pasal apa? Puteri Gunung Ledang tu bukan manusia. Dia bukan manusia, dia jin. Sebab itulah dia minta macam tu. Pasal apa? Dia minta tu bukan, kenapa dia minta macam tu? Pasal dia memang tak nak kahwin dengan manusia. Kalau dia nak, dah lama dihilangkan dah. Dia jangan nak kahwin dengan manusia, dihilangkan aja. Sahab hilang. Mana cari, tak jumpa, hilang. Maknya panggil pun tak nak. Kan? Ada jumpa maknya panggil, tak nak. Itu kalau betul lah. Kalau dah tak nak, itu nama 7 dulang apa itu, ini semua memang susah. Kalau diusahakan juga memang bazir lah kan. Baik, satu syaratnya apa? Manfaat yang dimaksudkan, seperti rumah untuk diduduki dan kuda untuk ditunggang. Manfaatnya mesti ada. Rumah untuk diduduki lah, tinggal. Kuda untuk ditunggang. Tidaklah termasuk umpama buah apple untuk dicium baunya. Saya nak sewa buah apple awak ni, buat apa? Nak cium bau. Tak boleh. Itu bukan manfaatnya. Sebab apple untuk dimakan. Kalau macam tu tak boleh upah, itu kena beli, tak boleh sewa. Atau perkara yang remeh temeh, seperti satu perkataan juru iklan, perkara yang kecil sangat. Satu kataan, kalau satu ayat tu mungkin ni tolong buatkan iklan. Dia kalau iklan apa ni, barang-barang kecantikan ni, dia punya ayat tu lain sikit. Ayat dia bermain dengan emosi. Contoh apa ayat dia? Anda mau suami anda kahwin lain? Itu tak boleh, kena beli ni. Kan? Iklan contoh kan. Apa iklannya? Alahai, apa nama ni, apa bersihkan jerawat ke apa, dia gitu aja alatnya, tapi ayat dia tu bukan main. Beli semua yang ada suami semua beli semua kan. Baik.
Tapi kalau satu sangat berkata, satu je perkataannya, apa, belilah, itu tak sah. Kalau satu ayat okey lagi lah, satu ayat ya. Yang kedua, manfaat yang maklum, yang diketahui, tidaklah termasuk yang majhul, yang tiada diketahui. Seperti ja'alah apa ni, hadiah-hadiah kerana mencari binatang sesat, kerana manfaatnya tidak disyaratkan maklum. Manfaatnya tu yang maklum, yang diketahui. Baik, hadiah kan, hadiah lah, hadiah kerana mencari binatang sesat. Saya bagi hadiah, siapa yang dapat cari binatang yang sesat, saya bagi hadiah. Tak, manfaatnya tak maklum. Tak, ataupun yang ketiga, manfaat yang boleh memberi atau mendatangkan faedah kepada penyewa-penyewa, tidaklah termasuk nikah. Mana pula nikah ni, saya nak sewakan nikah ni. Kerana dengan akad nikah, suami hanya boleh menggunakan kemaluan isterinya untuk bersetubuh saja, tapi tidak memilih manfaat kemaluannya, kerana jika ia kena wati syubhah, dialah yang mendapat mahar misal, bukan lelaki. Sewa isteri tak boleh. Tak boleh. Dia terangkan kat sini apa? Maknanya isteri itu untuk suami itu gunakan, bukan isteri itu punya suami boleh apa nama ni jaja ataupun jual kan. Kau isteri aku, kau kena ni jual diri, tak boleh. Satu haram lah zina, yang kedua tak sah dia punya apa nama ni manfaat tu, tak boleh. Kiranya bukan milik dia lah. Sah ataupun yang keempat, dengan sewa atau upah yang diketahui kadarnya dan jenisnya, maka tidaklah termasuk ariyah, pinjam. Orang nak pinjam lain, pinjam, sewa lain. Tanya ni, pinjam ke sewa? Sewa lah. Kan? Zaman-zaman macam ni kasi pinjam je, rosak, tak bayar pula kan. Sewa lah. Alah, itu pun nak sewakan, dia hak dia. Dia beli. Kalau tak nak, cari orang lain yang orang kaya yang boleh pinjamkan kan. Macam saya sewa, awak cari orang lain lah. Hak dia, tak boleh marah. Maka tidaklah termasuk ariyah pinjam, kerana ia diberi percuma, dan tidak termasuk juga masaqah, yakni perjanjian menjirus air pada pokok kurma tu kurma lah, dan anggur dengan upah daripada buahnya. Awak jiruskan pokok ni, nanti upahnya daripada buah tu. Tak masuk juga, kerana tidak diketahui kadarnya, sepikulkah atau berapa. Kan, berapa pikul ni. Dalam masaqah atau musaqah tidak disyaratkan upah itu maklum. Kalau bab musaqah ni dia dah masuk bab musaqah lah, atau masaqah, dia dah bukan sewa. Jim, kekal ain, yakni zat atau benda tu, barang tu kekal, benda yang disewa, maka tidaklah termasuk dan tidak sah disewakan makanan, kerana dimakan. Saya sewa makanan, boleh sewa, tak apa, saya keluarkan balik. Banyaklah awak, siapa nak makan balik. Lilin untuk dipasang, tak boleh, dia habis. Kambing kerana susunya, tak boleh, dan sebagainya. Dan tidak sah sewa alat permainan kerana tidak ada manfaat pada syarak. Ni saya nak pinjam awak punya gitar, nak sewa gitar awak ni, asalnya tak sah. Gitar tu pun memang alat muzik yang haram. Kalau sewa apa nama ni yang tak haram, contoh macam kompang, tak boleh. Yang ni permainan, yang mainan betul-betul mainan lah. Ya, basikal untuk niat untuk senam lah, sukan. Cari manfaat lain lah, untuk tubuh badan kan, untuk sihat.
alat permainan. Dia kadang benda tu pada kita mainan, tapi kita boleh ada manfaat lain, kesihatan contohnya kan. Sukan-sukan, alat-alat sukan tu, bola sepak apa semua tu, dia satu segi nampak permainan, tapi satu segi lagi sukan. Jadi niatkan kat situlah. Baik. Bagaimana telah maklum tiap-tiap akad disyaratkan. Satu lagi, kalau mainan betul, mainan budak tu kan, yang taman tema budak itu, taman tema air dengan mainan. Satu lagi yang budak punya tempat mainan tu kan. Kalau disewakan kan kena bayar tu kan, masuk bayar macam dekat mana banyaklah shopping complex dah ada kan. Yang sana tu 2-3 tempat, tingkat bawah, tingkat atas semua ada kan. Jadi kalau kita tuan punya, kalau betul untuk alat permainan tak sah. Tapi boleh kita niatkan sebagai pelajaran ataupun kesihatan, bolehlah tengok dia punya alat tu ada tak manfaat lain. Contoh kalau pelajaran, mungkin boleh jadi contohnya pelajaran, kalau macam dia ada tempat untuk polis, untuk nurse, untuk hospital, untuk dandan rambut macam tu kan. Itu boleh dijadikan manfaat untuk pelajaran lah. Kalau macam gelongsu ke apa tu kira untuk kesihatan lah. Dipanggil motor duk tu tahulah. motor dia dia punya badan tu kan, pergerakan gitu. Baik. Bagaimana telah maklum tiap-tiap akad disyaratkan kedua-dua yang berakad itu ialah orang yang layak mengurus hartanya, maka tidaklah sah penyewa dan yang menyewa atau pengupah dan orang yang mengambil upah daripada kanak-kanak. Kanak asalnya kanak-kanak tu tak sah diupah ke jadi penyewa ataupun yang menyewakan ke orang gila dan orang yang dipaksa. Dipaksa kerja, buruh paksa kan. Tak sah. Tidak sah sewaan melainkan dengan ijab dan qabul. Seperti berkata penyewa, ajartuka hadzal baita, artinya saya sewakan rumah ini kepada anda. Kena bahasa Arab ustaz. Kalau nak afdal bolehlah bahasa Arab. Kalau tak pandai, bahasa Melayu lah. Kalau tuan rumahnya Cina kan, boleh cakap Arab. Susah kan. Bolehlah bahasa Melayu, saya sewakan rumah ini kepada anda. Biasa kalau itu dah bukan setakat cakap, malah ada hitam putih kan. Jawab orang yang menyewa, qabil tu, saya terimalah. Atau istajar tu, artinya saya sewalah rumah ini. Kalau tak ijab kabul, kita ambil kias yang jual beli itulah. Jual beli jual beli lupa dah jual beli yang senyap tu kan. Yang mesin yang tak ada sebut apa-apa, macam pasar supermarket, pasar raya, mana ada saya beli saya jual. Boleh tu yang pembeli dulu yang cakap pun boleh. Kita pun tak cakap, bukan tuan-tuan lah, saya. Tuan-tuan mungkin cakap. Ustaz main kita je, dia yang tak cakap semua belakang. Kan jual beli mu'attah, jual apa dia? Jual mu'attah kata Ustaz ya. Ke surat 1 tu, surat 4. Jauh kan, bergaji sikit. Ni ke surat 4. Jual mu'attah. Kataan mu'attah itu maknanya unjuk beri. Maksudnya di sini jual beli pakai bayar duit, beri barang, tidak ada cakap apa-apa, tanpa ijab dan qabul. Bagaimana banyak berlaku pada masa sekarang di merata-rata dunia. Masa sekarang tu bila dia buat ni, tahun 1983, saya belum lahir lagi. Saya lahir 85, 83. Sekarang lah lagi lah. Kalau online tu lagi lah, mana ada ijab qabulnya. Baik, sambung Mana tadi? Tidak sah sewaan melainkan dengan ijab dan qabul, seperti berkata penyewa tu Okey, habis.
Nota kakinya satu tersebut dalam Fathul Mu'in Ta'arab Babul Ijarah atau Ajarah. Katanya qala Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Muhadzab ni tu silap betul. Inna khilafal mu'atahi yajri fi ijarati warahni wal hibati. Artinya berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab bahawa khilaf yang berlaku pada jual beli mu'atah berlaku juga pada sewaan, gadaian dan hibah. Boleh. Orang sewa pun dah tak cakap apa-apa, gadai pun dah tak cakap apa-apa. Tapi kalau dekat apa nama tu, apa express tu kat sana tu, pusat gadai tu lah kan, tu ada ijab kabul lagi. Dia ada surat ikut saya baca baca tulisan ni ada tu kan, ada yang pernah gadai tahulah. Oh yang macam tu Ustaz tahu, yang pasal genah pernah gadai lah. Patah kata Al-Qasim Baba, orang kaya pun sesak juga dah. Bukan orang kaya, orang miskin sudah tentulah orang kaya pun sesak, betul lagi orang miskin kan, macam saya ni. Baik. Jadi kalau anda kata tak ada ijab kabul, boleh kata Imam Nawawi, sewaan, gadaian dan hibah. Hibah kita bayar interest tu, yang kita nak elakkan riba tu, yang ada tak puas hati kan, ni bukan riba, kita kata riba. Jadi caranya kita hibahkan, tak sebut pun tak apa. Kalau nak sebut lagi bagus, tapi panjanglah sikit ceritanya. Interest ni saya niatkan hibah ya. Tak, ini interest. Dah payah. Dia dah mula macam tu dah lah. Kan? Niatnya kita nak menyampaikan ilmu ke apa kan, nak berkongsi ilmu. Tapi kalau dah macam tu dah tak payah kan, nanti gaduh. Baik. Sambung Dan lagi disyaratkan sah sewaan itu, ini kitab ni 83. Ni yang kitab Imam Nawawi ni Syarah Muhadzab lagi lama lagi. Dah boleh agak dah zaman sekarang punya jual beli. Dah jiran kanan kiri depan belakang dah tak bertegur siapa lagi jual beli. Kan. Tak ada makna lah nak bercakap kan. Semua dah masing-masing dengan handset. Kat rumah pun yang bapaknya, yang maknya, anaknya semua TV pun dah tak tengok. Pasal apa? TV satu, si anak nak tengok lain kartun, si bapa nak tengok lain. Dah tengok handset masing-masing, tengok cerita masing-masing. Dah settle masalah, tak payah nak extro pakai. Extro pun satu, dia memang banyak rancangan, tapi masa yang sama, yang ni nak tengok ni, ni tengok ni, ataupun pasanglah 4 extro kalau 4 orang rumah. Baik, pegang handset masing-masing kan. Baik, dah jenis zaman macam tu, dah tak bercakap. Sampai Facebook tu, F tu dibuat dengan gambar orang tunduk macam tu dah. Facebook tu apa? Orang tunduk tu handset. Baik, sambung Dan lagi disyaratkan sah sewaan itu hendaklah di dalam akad ditetapkan dan ditentukan masanya atau pekerjaannya. Ni nak sewa berapa lama ni bang? Satu hari lah. Ni nak sewa lama bang? Ni setahun, rumah setahun lah kontraknya kan. Kontraknya setahun. Tak payah sewa berdosa pasal dah berjanji. Tuan tu kata, tuan mempunyai barang tu kata sewa bukan pinjam. Kalau nak halalkan okey. Cerita halalkan dia memang okey semua. Kan? Yang suruh menghalalkan tu biasanya yang menyewa lah. Baik. Haram lah, berdosa. Pasal tu hak orang. Hak orang ni bukan kita mencuri aja. Itu hak dia kita tak tunaikan, berdosa lah. Hak suami isteri pun kita tahu juga. Ada satu kitab namanya, apa nama kitab, lupa dah lama tak baca kitab tu.
Sekali baca bagus juga kan. Nanti bila time hak suami, suami dengar tu boleh baca buat isteri pula, faham? Dengar tak dengar bang? Kan masing kita tunai menunaikan lah. Apa nama dia, lupa. Uqudul Lujain. Uqudul Lujain. Dia ada syarahnya, dia ada kitab matan, ada kitab syarahnya, dan ada yang bahasa Melayunya dah diterjemahkan. Saya beli yang terjemah lah. Saya sekali bagus juga beli kan. Saya pun tak baca habis. Itu bagus baca, suami isteri baca sama-sama kan. Yang isteri baca yang hak suami, suami baca yang hak isteri kan. Jadi taklah bergaduh. Kalau macam tu bacanya jangan skip-skip. Baik. Misalnya, dan lagi disyaratkan sah sewaan itu hendaklah dalam akad yang ditetapkan dan ditentukan masanya atau pekerjaannya. Itu sebab sekarang penting hitam putih lah kan. Tengok menipu. Misalnya kalau sewa kereta, saya pernah sewakan kereta, ada orang nasihatkan pasang tu GPS tu. Kalau tak hilang dah susah kan. Orang macam-macam, dia nak sewa kan, dia nak mencuri, jadi dia konon-konon menyewa lah berapa ratus, bayar deposit 50, dapat kereta sebiji, bawa lagi. Habis. GPS penting. GPS tu adalah RM30, ada boleh dapat RM30 tu pasang sendirilah. Saya pasang sendiri. Kalau nak yang pomen yang pasangkan 100, 200 biarlah rugi 100-200 daripada hilang kereta 40,000 kan. Ada nampak dia penyewa saya bawa Viva saya tu sampai ke Terengganu. Memang dia cakap pergi Terengganu, balik Terengganu. Nampak sampai ke Terengganu Viva kita je. Tengok peta tu jauh betul ya. Baik, sambung Misalnya pada masa seperti katanya, saya sewakan rumah ini kepada anda selama setahun. Kontrak biasa setahun lah, dengan sewa sekian-sekian, sebulan 900.5, api air bayar sendiri kan. Dan misal pada pekerjaan seperti katanya, saya upah anda menjahit baju potongan Teluk Belanga. Johor kan. Teluk Belanga. Jadi apa nama ni, dia punya kerjanya tu disebut detail lah, perincian. Jangan masa interview tak disebut, tak dicakap kerja 5 hari. Rupanya bila dah kerja, buka apa nama ni, apa namanya, term of itu lain syarat-syarat kerja tu lah, apa nama dia, sumber manusia rupanya tengok kerja 6 hari. Kalau cuti tu tak dipanggil tu kira bonus lah. Tapi kalau dipanggil tu dikira kerja. Yang kerja baru tahu kan. Maka jikalau dikatanya supaya anda menjahit baju saya sahaja begitu dengan tidak ditentukan apa potongannya, nescaya tidak sah akad upah itu. Jahitlah, lantaklah, tak apa, saya tak kisah. Bahaya tak sah. Demikian juga jika dihimpunkannya kedua-dua sekali, masa dan pekerjaan. Seperti dikatanya, saya upah anda menjahit baju saya ini pada waktu siang hari, malam jangan. Nescaya tiada sah kecuali maksudnya berkehendakkan segera ketika itu, tidak mengapa. Apa dia kata ni? Saya upah anda menjahit baju saya ini pada waktu siang hari, nescaya tiada sah kecuali maksudnya berkehendakkan segera ketika itu, tidak mengapa, sah. Baik. Bahagian ijarah. Ijarah yakni sewaan atau upahan itu terbahagi kepada dua bahagian. Satu atau alif, ijaratu ainin, artinya sewa barang yang ditentukan seperti rumah dan sebagainya. Ba atau yang kedua, ijaratu ala zimmatin atau zimmah, iaitu sewa binatang dan sebagainya yang disifatkan dengan sesuatu seperti mengangkut barang. Biasa apa, lembu lah, unta ke kan. Dan dimestikan pada tanggungan orang yang diupah mengerjakan sesuatu seperti menjahit, membuat bangunan,
kontrak, pergi kontrak dan sebagainya. Kemudian ijarah, yakni sewa atau upah itu pula terbahagi kepada dua bahagian. Alif ataupun yang pertama upah muayyanah, upah yang ada ditentukan atau ditunjukkan. Ba atau yang kedua upah atas zimmah, ini pada tanggungan yang dijanjikan. Azan dah masuk isyak. Sambung sikit. Buat ni masjid mana? Masjid Muhammad Jaga. Oh surah. Baik, sambung sikit ya.
Yang demikian ringkasnya pada rumah dan benda yang tetap dipanggil ijarah ain. Maknanya sewa manfaat ain, barang, benda. Dan pada kerja-kerja dipanggil ijarah zimmah, maknanya upah, menyempurnakan sesuatu kerja seperti kontrak, kerja kontrak. Bahasa Arab kedua-duanya ijarah, cuma dipanggil ijarah ain, sewa. Ijarah zimmah, upah. Pada ajaratu ainin atau ijaratu ainin, sewa boleh bayar dahulu dan boleh ditangguhkan. Sewa rumah atau sewa kereta boleh dahulukan, boleh dikemudiankan. Dan pada ajarah zimmah, upah, disyaratkan bayar dahulu dalam majlis akad, kerana ia macam jual salam tempah. Satu nota kakinya situ, ini mungkin pandang kepada dasar Islam manusia itu baik. Asalnya disuruh sangka baik, manusia itu baik. Dan mungkin janji, tak mungkin janjilah, dia mungkin berjanjilah tak akan tipu. Tetapi pada masa sekarang tu bila tahun 83 tu, kalau upah sudah bayar dahulu, kebanyakannya kena kapung. Masa dulu kan, kena kapung, kena tipu lah. Tapi asal hukum tu memang bayar dulu upah. Wah, ada majikan bayar dulu. Tangguh lagi ada lah. Kalau minta awal, advance nama dia. Kan? Baik, jadi kalau kita jadi bos, kalau kita mampu, upahkan dulu. Buatlah perjanjian. Kalau hitam putih, kalau dia tak buat kerja, tolaklah gaji bulan depannya ke apa ke, kan? Ataupun minta ke, ataupun denda ke. Baik. Apabila sudah berakad, jadilah sewa itu milik bagi penyewa. Dah berakad, saya sewakan, saya menyewa, kan? Jadilah milik penyewa sebagai milik yang terapung-apung, bukan milik kekal, terapung-apung miliknya. Ni awang-awangan, mura'an nama dia. Kemudian manakala sampai tempohnya dengan selamat, barulah jadi milik yang tetap. Jadi miliknya itu setelah orang yang menyewa menerima barang yang disewa. Jadi milik tu setelah menerimalah. Kalau rumah, orang tu masuklah. Atau telah disogokkan, tetapi sogok ni bukan rasuah ni, diberikanlah duit, tetapi ia enggan menerimanya kerana kegunaan barang itu sudah terlepas ke tangan yang menyewa. Tentang enggan menerima itu ialah kecuaian daripadanya. Penyewa dah masuk rumah ataupun dah guna kereta, yang tuan punya rumah atau tuan punya kereta tak nak terima pula. Suppose tak terima, itu kecuaian tuan punyalah. Sebab dah akad. Bagaimana telah dinyatakan bahawa sewa atau upah itu hendaklah diketahui kadarnya, berapa sewanya. Upah, kalau kerja upahnya berapa, gaji pokok berapa, apa lagi, allowance-nya berapa, potong KWSP berapa, cokso berapa, jenisnya dan sifatnya, jenis sewa atau jenis upahnya, nak diupah duit ke upah lain. Biasa orang upah duit lah, upah lain nak buat apa kan, nak bayar macam mana. Dan sifatnya, melainkan jika sewa atau upah itu ada di hadapan keduanya. Ni upahnya, dah duitnya nak buat disusun dah. Disusun, itu tak apa. Ketika itu cukup atau memada dengan dilihat. Dah tak payah sebut lah, boleh tengok kan. Maka tiada sah sewa rumah tolak belanja membaikkan apa yang rosak. Ni sewa rumah bulan ni saya tak bayar penuh, ni ada rosak ni.
kan. Awaknya pakai, rosak tangan awak, tuan rumah pula kena bayar. Ya. Yang rosak. Atau sewa binatang dengan belanja makannya. Bukannya dia rosak sendiri kan, rosak di tangan yang penyewa kan. Dia resah. Ataupun dia sewa binatang, ni belanja makan, apa nama ni, saya dah bagi dia makan, jadi tolak sewa lah, tak boleh. Awak sewa binatang tu badan dia, makan tu awak kena tanggung lah. Dah awak gunakan dia, kerana tiada diketahuikan berapa kadarnya. Tak boleh nak, apa nama ni, bulan ni lain, bulan depan lain kan. Boleh tahu kadarnya tapi berlain-lainan. Demikian juga upah mengulit, buang kulit, dan menyiang kambing. Biasa kambing kita sebut menyiang, tapi dia apa, melapah tu kan, melapah. Ditolak dengan kulitnya, kulit jadi upah. Tak sah lah. Dan upah mengisar gandum, tolak daripada tepungnya, tak sah, kerana tiada diketahuikan tebal nipis kulit itu, dan tiada diketahuikan kadar tepung itu. Dan lagi belum ada kuasa membayar sewa atau upah ketika itu juga. Jadi biar bayar sekelempuk lah, bayar betul, penuh. Kalau ada rosak tu, penyewa lah, baiki. Sekiranya tiada disebut sewa atau upah itu dalam akad tunai atau bertangguh, hukumnya adalah ditanggungkan atas tunai, kecuali jika disyaratkan bertangguh. Jika itu barulah jadi bertangguh. Senang cerita, tetapkan betul-betul. Tiada batal sewaan atau upahan, sama ada ijarah ain atau ijarah zimmah, dengan sebab mati salah seorang daripada kedua. Tak batal yang berakad, atau dengan sebab mati kedua-duanya sekali. Bahkan kekal keadaannya berjalan sehingga habis tempohnya, yang mana waris bagi salah satu pihak mengambil alih tempat yang mati pada menyempurnakan segala urusan dan bayaran. Kalau tuan rumahnya mati, waris tuan rumah lah yang menerima upah. Kalau yang penyewanya mati, waris penyewa lah kena bayar, apa nama ni tadi, sewa tu tadi. Kalau belum sampai tempoh nak batalkan, ada tak? Ni tengok. Sewa atau upah boleh batal dengan sebab binasa barang atau benda yang disewa, seperti roboh rumah, na'udzubillah min dzalik, gempa bumi ke, kena bom ke kan. Kalau kat Pakistan pula apa, Palestin, pi juga kan, silap pula. Pakistan begini. Palestin jauh benar tu, kan. Dalam sewa rumah, kena bom pula, roboh rumah kan, terbatal. Dan mati binatang yang ditentukan, batalnya itu pada yang akan datang, bukan pada yang sudah lepas. Maka iaitu tidak batal, yang lepas tak batal, malahan kekal bahagiannya daripada apa yang disebut dalam perjanjian menurut nisbahnya. Cerita yang ke depan lah, bukan yang belakang. Tiada terfasakh, tiada terbatal sewa jika terbinasa setengahnya saja, seperti roboh setengah bahagian rumah. Sebelah lagi ada lagi tak roboh. Serta boleh digunakan pada yang setengah lagi. Ketika itu pihak penyewa boleh pilih khiyar antara hendak diteruskan sewa atau fasakh batal. Boleh inilah, pilihlah. Barang atau benda yang disewa pada tangan orang yang menyewa itu adalah amanah pada tangannya, maka tidak wajib ia mengganti jika berlaku kerosakan atau binasa, melainkan dengan sebab kecuaiannya. Kecuali kecuaiannya lah, dia yang terpecahkan ke apa ke. Setengah daripada cuai memukul binatang lebih daripada patut pada adat. Biasa kalau lembu, untuk tarik kereta lembu tu, pukul gitu je dah jalan ni, geramkan siapa tak tahu, pukul je dah lah lembu sewa. Atau dimuatkan barang yang berat-berat, orang mentang-mentang dah sewa,
Sumbat, selagi boleh sumbat. Lebih daripada yang tertanggung olehnya. Atau didudukkan tukang besi atau tukang dobi dalam rumah yang disewanya itu. Dia sewakan bilik, dia sewa rumah, sewakan bilik. Tukang besi atau tukang dobi. Jadi rosaklah rumah tukang besi ataupun tukang dobi, tukang dobi basuhkan. Atau dimuatkan atas belakang binatang dengan barang yang lain daripada yang dijanjikan. Masa akad saya nak bawa ni minyak 40 tong minyak, rupa yang dibawa orang. Kan macam cerita Alibaba bujang lapuk kan. Tu apa nama salah tu. Cuai. Kena tanggung lah. Umpama janji angkat 100 kilo gandum, tiba-tiba ditukar 100 kilo padi. Kerana gandum itu tetap atas belakang binatang itu, tidak macam padi. Kerana padi itu berongga, masuk udara di celah-celahnya, menjadikan kedudukannya huyung hayang. Bersalahan jika ditukar kepada barang yang lebih ringan. Yang demikian itu tidak termasuk dalam kecuaian. Peringatan, jika yang menyewa mendakwa barang yang disewanya itu sudah dikembalikan pada tuannya, tiadalah dibenarkan cakapnya itu melainkan dengan ada saksi. Saya dah pulang lah kereta sewa awak ni. Tak ada saksi tak boleh, kena ganti. Jadi kena hitam putih lah. Baik, cukuplah kadar ni tuan-tuan tentang sewa dan upah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampai sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu